Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 19 akan membentangkan tentang Mimar Sinan, yakni ketokohan dan sumbangannya dalam tamadun Islam di bawah subjek PPPY 1262 Sejarah dan Tamadun Islam. Ahli saya terdiri daripada Nur Rashikin binti Kaslim, Fatini Mawadah binti Darmadi dan Nama saya Muhammad Aziduddin bin Anwar, bernama matrik A175459. saya pula Muhammad Ajmal bin Syahri. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan pembentangan ini. Okey, pernyataan masalah bagi tajuk kami adalah Farid Mat Zain pada tahun 2000 menyatakan keagungan Sinan sebagai tokoh arkitek jenis dakwah Uthmaniyah dalam dunia seni Islam tidak dapat dinafikan lagi. Objektif kajian kami mengkaji sumbangan Mimar Sinan sebagai arkitek dalam dunia seni dan metod kajian kualitatif, yakni kajian sejarah, analisis. Kami mempersilakan Azinuddin untuk menceritakan tentang sebasikit biodata beliau. Dipersilakan. Saya Muhammad Aziduddin bin Anwar akan membincangkan secara ringkas berkenaan dengan biodata dan sejarah hidup Mimar Sinan. Mimar Sinan merupakan antara arkitek yang agung dan berpengaruh sepanjang zaman. Beliau hidup ketika Daulat Uthmaniyah berada di puncak kegemilangan khilafah, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Selim I, Sultan Sulaiman I sehingga ke Sultan Selim II dan Sultan Murad III. Nama sebenar beliau adalah Sinan bin Abdul Manan bin Dogan Yusuf, yang berasal dari kawasan Anatolia di Agarnas Kayseri, di mana sekitar 11 jam perjalanan daripada kota Istanbul. Beliau sebenarnya bukanlah berasal dari latar belakang orang yang beragama Islam, namun beliau adalah seorang yang menganut agama Kristian. Sewaktu remajanya, beliau datang ke kota Istanbul dengan penuh harapan untuk menyertai pasukan ketenteraan yang dipanggil sebagai Janissary. Bukan mudah untuk menyertai pasukan ini kerana Mimar Sinan perlu melalui pelbagai rintangan dan saringan. Dan pada akhirnya, beliau diterima juga sebagai pasukan Devizeme, iaitu salah satu pasukan mereka tentera. Dan ketika pemerintahan Yavuz Sultan Selim pada 1512 dan seterusnya telah berjaya melayakkan diri secara rasminya sebagai pasukan Janissary Turki, iaitu pada pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sehingga 1566. Pada semasa menyertai pasukan Janissary, Sinan menunjukkan bakatnya di dalam bidang kejuruteraan. Hari demi hari bakatnya diasah dan semakin menyelas sehinggalah beliau dinaikkan pangkat sebagai pegawai dalam Angkatan Tentera setelah banyak menyertai kempen peperangan dalam pemerintahan Sultan Selim I dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Dalam kempen peperangan di Moldavia bersama Sultan Sulaiman pada tahun 1538, Sinan telah menunjukkan kemahirannya dalam mereka bentuk jabatan menyeberangi Sungai Perut sehingga tempoh pembinaannya hanya mengambil masa 13 hari sahaja untuk digunakan orang ramai. Perkara ini telah menarik perhatian Sultan Sulaiman Al-Kanuni sehingga beliau memuji Sinan atas kecekapannya dan telah menganugerahkan Sinan sebagai gelaran Mimar Sinan yang bermaksud arkitek Sinan. Selepas gereja Hagia Sophia didirikan sebagai sebuah masjid, ketika itu seluruh arkitek Uthmaniyah menjadikan seni bina Hagia Sophia sebagai kayu ukur untuk membina masjid-masjid yang lain. Sebab itu kita lihat kebanyakan mereka bentuk masjid di kerajaan Turki Uthmaniyah hampir sama, iaitu mempunyai kubah utama yang berada di tengah-tengah dan separuh kubah yang dibina di sekelilingnya bagi menyokong struktur kubah utama. Secara tidak langsung dapat menampung bilangan jemaah yang ramai dan menampung saiz masjid yang besar.
Perbezaan masjid dan gereja pada zaman tersebut adalah tiang azan untuk melaungkan azan. Walaupun beberapa dekad yang lalu, ramai arkitek Uthmaniyah telah mencuba untuk membina masjid yang lebih hebat daripada Hagia Sophia. Namun tidak ramai yang telah mencapai seperti mana yang telah dibuat oleh Mimar Sinan yang telah membina tiga masjid agung ataupun disebut sebagai tiga karya agung Mimar Sinan, iaitu Masjid Sehzed, Masjid Sulaimiyah dan Masjid Selimi. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan sejarah ringkas ataupun dari mana Sinan mendapat gelaran Mimar Sinan. Dan pada akhirnya Mimar Sinan telah meninggal dunia pada 17 Julai pada tahun 1588. Itu sahaja daripada saya. Akan teruskan dengan kawan saya. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai Masjid Sehzed. Masjid Sehzed ini dibina di Istanbul pada tahun 1543 sehingga 1549 Masihi dan pada ketika itu Mimar Sinan berumur 54 tahun. Masjid ini dibina atas arahan Sultan Sulaiman II untuk memperingati puteranya yang tersayang iaitu Sehzed Mehmed yang meninggal dunia pada tahun 1543 Masihi dan pada ketika itu umur beliau 21 tahun. Masjid ini adalah kompleks masjid pertama dibina berdasarkan skala pembinaan yang didirikan dengan matlamat sebagai sebuah monumen kebanggaan daulah. Sinan sendiri menggambarkan bahawa masjid ini sebagai hasil usaha keperantisan beliau dalam bidang seni bina. Sebelum pada ini, beliau menghadapi permasalahan dalam konsep separa kubah dan pembinaan masjid ini telah menyelesaikan masalah tersebut. Malah, ia juga telah mengatasi kehebatan Masjid Fatih Pasha di Diyarbakir melalui konsep pembinaan separa kubah. Sinan telah berjaya menampilkan kecekapan beliau dengan mendirikan struktur kubah utama yang diharmonikan dengan 4 buah separa kubah. Secara langsung, usaha ini telah dapat merealisasikan impian para arkitek yang inginkan pembaharuan. Ternyata sekali bahawa masjid ini adalah hasil gabung jalin antara pemikiran kreatif dan penelitian kritis Sinan terhadap seni bina Turki. Ini menyebabkan beliau menyampaikan caranya tersendiri dalam mereka bentuk skala monumen yang berasaskan ruang yang luas dan pelbagai saiz kubah dan separa kubah. Bahagian utama segi empat sama masjid tersebut berukuran 38 meter persegi yang dibumbungi dengan sebuah kubah yang ukuran garis pusatnya ialah 19 meter. Kubah ini ditunjangi dengan 4 tiang dan 4 separuh kubah serta kubah kecil di setiap 4 penjuru masjid. Ketinggian kubah tersebut dari dataran masjid sehinggalah ke puncak ialah setinggi 37 meter dan jarak 4 tiang antara satu sama lain ialah sepanjang 16.52 meter. 4 separuh kubah yang mengelilingi kubah utama pula dicantumkan dengan 2 exedra di kiri dan kanannya. Buat pertama kalinya, sistem separuh kubah St. Sophia telah dieksploitasi Sinan dengan cara yang agak berbeza dengan meletakkan exedra pada separuh kubah. Ia merupakan satu inovasi penting dalam pembentukan ruang dalaman masjid yang luas. Tambahan pula, ia dipayungi dengan separuh kubah yang tidak tepat dalam erti kata sebenarnya atau exedra. Bukan setakat itu sahaja, masjid ini mempunyai halaman yang cukup luas dihiasi dengan sardivan, yakni tempat wudu, di tengah-tengahnya. Ia dikelilingi dengan arkad yang berbumbungkan 16 kubah kecil dengan pembahagian 12 kolom yang tersusun rapi dan keluasan halaman masjid ini adalah serupa dengan keluasan dalamannya juga. Ini membayangkan bahawa keluasan masjid ini dan halamannya diambil kira untuk melahirkan suasana lapang dan kedamaian.
Struktur monumental ini yang dibangunkan untuk penghormatan Sayyid Mehmet adalah Masjid Kesultanan pertama Mimar Sinan di Istanbul. Berbeza dengan gaya Masjid Kesultanan sebelumnya di Istanbul, Masjid Sayyid mempunyai struktur piramid dan nisbah harmoni. Bahagian dalam masjid dapat dilihat dengan senang dari luar. Dalam seni bina itu disebut protokol. Sistem seni bina hierarki pada zaman Sinan adalah bahagian penting dari perintah pusat kerajaan Empayar Uthmaniyah. Ini memiliki bahasa seni yang terdiri dari perbendaharaan kata gambar standard dan rangkaian peraturan protokol yang tidak tertulis, seolah-olah merujuk kepada pemerintahan Sayyid Mehmet yang tidak direalisasikan. Masjid ini dengan sengaja menggabungkan protokol peraturan status Sultan Sayyid. Secara kesimpulannya, Masjid Sayyid yang dibina oleh Mimar Sinan ini mempunyai ciri-ciri unik yang tersendiri. Terdapat juga unsur estetik di dalam masjid ini. Oleh hal demikian, maka terbuktilah Mimar Sinan merupakan seorang tokoh Islam yang pakar dalam bidang seni bina suatu ketika dahulu, dan kita perlulah menghargai serta mengagumi setiap sumbangan beliau dalam seni bina. Okey, yang seterusnya adalah masjid kedua yang dibina oleh Mimar Sinan, iaitu Masjid Suleimaniye. Jadi ini adalah gambaran Masjid Suleimaniye, yang mana masjid ini adalah masjid kedua yang dibina oleh Mimar Sinan ketika beliau berusia 60 tahun. Nama masjid ini diambil bersempena dengan nama Sultan Sulaiman yang kedua, yang mana Sultan Sulaiman kedua mengamanahkan Mimar Sinan untuk membina sebuah kompleks masjid untuk dirinya sebagai amal jariah yang terletak di atas bukit dan berhadapan dengan pelabuhan. Masjid ini mula dibina pada tahun 1550 Masihi dan berakhir pada tahun 1557 Masihi. Ini menunjukkan bahawa bahagian masjid mengambil masa 8 tahun untuk menyiapkannya, dan bahagian kuliah siap pada 2 tahun selepasnya itu. Ada sumber cerita mengatakan bahawa selepas tamat membina struktur asas bangunan dan sebelum membina struktur reka bentuk bangunan, Mimar Sinan telah menghilangkan diri selama 5 tahun. Kehilangan Mimar Sinan telah membuatkan Sultan berasa risau dan bimbang serta ingin mengetahui keberadaan Mimar Sinan pada ketika itu. Namun, selepas 5 tahun, Mimar Sinan kembali ke Istanbul dan menerangkan semula kepada Sultan Sulaiman yang kedua. Beliau menerangkan bahawa tapak masjid yang ingin dibinanya itu adalah besar daripada biasa. Jadi, ia memerlukan masa 5 tahun untuk menjadikan tapak struktur asas bangunan lebih padat dan mampat ke bawah tanah agar struktur binaan bangunan akan menjadi kukuh. Jadi, masjid ini terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian ruangan solat dan bahagian halaman masjid. Gambar ini adalah pelan tapak pembinaan Masjid Suleimaniye. Kubah utama masjid ini berdiameter 26.5 meter dan setinggi 53 meter. Kubah utama ini diapit dengan 2 separa kubah dan setiap separa kubah itu digabungkan dengan 2 eksedra. Ianya pula disokong dengan 4 tiang utama yang besar dan tiang sokongan. Bahagian depan dan belakangnya dibumbui dengan separa kubah. 4 tiang utama itu adalah simbolik kepada 4 khalifah. Setiap tiang utama itu berdiameter 1.4 meter dan tingginya adalah 9.02 meter. Ukuran bahagian dalaman Masjid Suleimaniye ini ialah 61 meter panjang dan 70 meter lebar. Ada juga sumber yang mengatakan bahawa ukuran dalaman masjid ini ialah 58 meter panjang dan 59 meter lebar. Bahagian dalaman Masjid Suleimaniye ini dihiasi dengan ukiran dan tulisan khat yang sangat cantik. Mihrab dan mimbarnya pula dihiasi dengan marmer putih yang berkualiti tinggi dan seluruh inskripsi Al-Quran itu dihasilkan oleh seorang tokoh kaligrafi terkenal Uthmaniyah, iaitu Ahmad Karahisari. Masjid Suleimaniye ini mempunyai 4 menara azan. 2 menara yang tingginya adalah 76 meter ada 3 balkoni. Lagi 2 menara yang sedikit rendah
yang berketinggian 56 meter mempunyai 2 balkoni. Bahagian luar terdapat 24 tiang. 6 daripadanya adalah granit, 6 daripadanya adalah granit gelap, 6 daripadanya adalah granit mama dan 6 lagi tiang pendek yang telah memperoleh bentuk piramid pada struktur bangunan. Di bahagian halaman Masjid Sulaimaniye ini, di tengahnya ada ardiven, yang ini tempat mengambil uduk. Di bahagian hadapan masjid terletaknya Tube, yang ini makam Sultan Sulaiman dan isterinya Haseki Hurrem yang berbentuk segi 8. Bahagian penjuru utara timur terletaknya kubur Mimar Sinan. Kuliah ini, yang ini kompleks, mempunyai sebuah universiti dan bangunan-bangunan mengikut perancangan bandar. Antaranya adalah 7 madrasah pengajian Islam, kolej perubatan, hospital, imarat, karavanserai, sekolah rendah, hamam dan deretan kedai. Jadi itu sahaja ciri-ciri reka bentuk yang ada pada Masjid Sulaimaniye. Untuk pengetahuan semua, masjid ini telah dirancang dengan begitu terperinci oleh Mimar Sinan sehingga mempunyai peredaran udara yang tinggi bagi membersihkan asap lilin. Dalam erti kata lain, masjid yang dibina ini mempunyai pengaliran udara yang sangat baik. Mimar Sinan menggunakan cahaya sebagai elemen reka bentuk dalam reka bentuk masjidnya ini. Masjidnya ini diterangi dengan cahaya yang banyak yang masuk melalui tingkap yang ada pada dinding-dinding masjid. Terdapat beratus-ratus tingkap yang ada pada dinding Masjid Sulaimaniye ini. Tinggi jumlah tingkap menunjukkan kepentingan masjid dan kekuatan serta kekayaan kerajaan Osmaniyah dan Sultan Sulaiman. Ini kerana pengeluaran cermin tingkap besar pada masa itu sangat sukar dan sangat mahal. Jadi, teknologi kaca diterima sebagai teknologi prestij yang didukung oleh golongan pemerintah dan golongan istana. Bukan itu sahaja, kejeniusan Mimar Sinan telah membina bangunan lestari yang melakukan kerosakan minimum pada alam sekitar. Yang ini, semasa pembinaan Masjid Sulaimaniye ini, gas karbon dioksida tidak dihasilkan. Oleh itu, terdapat pelbagai cara yang digunakan oleh Mimar Sinan, antaranya cahaya semula jadi yang menerangi bahagian dalaman masjid, cara penggunaan warna pada dinding dalaman supaya kelihatan besar, dasar reka bentuknya yang luar biasa dan cara penggunaan bahan semula jadi untuk mendapatkan struktur semula jadi. Itulah kehebatan arkitek agung Daulah Uthmaniyah dalam pembinaan Masjid Sulaimaniye. Yang terakhir adalah Masjid Selimiyeh. Masjid ini adalah binaan terakhir yang dibina oleh Mimar Sinan. Masjid ini dibina ketika beliau berusia 80 tahun. Masjid ini dibina di Aden, Turki untuk Sultan Salim II. Masjid Selimiyeh ini mula dibina pada tahun 1568 Masihi dan siap sepenuhnya pada tahun 1578 Masihi, yang mana 1 tahun selepas kemangkatan Sultan Salim II. Jadi, masjid ini telah mengambil masa 10 tahun untuk menyiapkannya. Terdapat ciri-ciri reka bentuk Masjid Selimiyeh ini. Antaranya, gabungan masjid dan halamannya telah membentuk kuliah, yang ini kompleks yang berbentuk segi 4 tepat. Ukurannya adalah 60 meter lebar dan 44 meter panjang. Kawasan halaman Masjid Selimiyeh ini mempunyai arkad berbumbung sebanyak 18 buah dan di tengah-tengah halaman masjid itu terletaknya ablution fountain, yang ini tempat mengambil wuduk. Kemudian madrasah terletak di bahagian hujung selatan timur kompleks. Di bahagian barat pula terletaknya Darul Qura dan deretan-deretan bangunan perniagaan Kavafla Arasta, iaitu arkad tukang kasut yang pada suatu masa itu adalah sebanyak 124 buah kedai telah memenuhinya. Bangunan itu adalah merupakan bangunan tambahan yang dibina atas arahan Sultan Murad yang ketiga.
oleh Ketua Arkitek Negara iaitu Daud Aga. Masjid ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bahagian utama masjid ini berbentuk segi lapan, yang ini berbentuk oktagon. 4 menaranya berketinggian 70.9 meter di samping. Ukuran garis pusat kubah utamanya adalah 31.28 meter, yang mana ianya melebihi keluasan Hagia Sophia. Namun, ada pandangan yang kurang setuju dengan perkiraan yang dibuat oleh Mimar Sinan ini. Antaranya adalah Freely. Freely mengatakan bahawa ukuran diameter kubah Hagia Sophia adalah 31.35 meter dan kubah masjid itu berketinggian 43.5 meter. Tapi, bagi Freely itu bukan satu yang penting pun. Yang ingin dilihatnya adalah kemampuan Mimar Sinan dalam membina monumen yang sangat besar dan boleh menandingi dan mencabar kehebatan Hagia Sophia. Selain itu, kubah utama masjid ini dikelilingi dengan eksedra di setiap 4 penjuru. Ruang ataupun gerbang di antara 8 tiang utama tu dihiasi dengan cermin yang berwarna-warni. Bukan itu saja, mihrab Masjid Selimiyah ini berbentuk lekuk sedalam 6 meter dan dibumbungi dengan separuh kubah yang sedikit rendah. Masjid ini menyerupai reka bentuk Masjid Sulaimaniyah yang pernah beliau bina suatu ketika dahulu. Jadi, Mimar Sinan berasa sangat puas hati dengan hasil pencapaian sehingga beliau mengiktiraf Masjid Selimiyah ini adalah karya seni binanya yang paling agung. Itu saja tentang Masjid Selimiyah. Alhamdulillah. Sampai di sini saja pembincangan kami. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.